بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وفي التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، الإفادة والاستفادة والحسنة وسكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah mengalipah kurnia dapat lagi kita bersama-sama solat berjemaah maghrib di rumah Allah. Kemudian kita teruskan lagi dengan ibadah yang lain, iaitu menuntut ilmu agama. Jadi insyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan sambung lagi mudzakarah, ulang kaji satu kitab yang sangat agung, iaitu kitab Safinatus Salat, yang membincangkan tentang salat, syarat-syarat sah salat, rukun salat, makna bacaan salat dan sebagainya. Kali ini merupakan majlis ketiga kita bersama kitab Safinatus Salat. Sudah sampai pada perkataan musannif rahimahullah, thumma yajibu alaihi an yata'allama syurut as-salati wa arkanaha wa mubtilatiha wa syurutuha 12, syarat-syarat sah salat. Kemudian wajib ke atas setiap muslim mempelajari syarat-syarat sah salat, rukun-rukunnya dan perkara yang membatalkan salat. Maka syarat sah salat itulah ada 12 perkara. Jadi selepas kita beriktikad di dalam hati akan makna dua kalimah syahadat, dan iktikad kita itu putus 100%, tidak ada keraguan padanya, maka wajib pula bagi kita, iaitu bagi mukallaf bermakna muslim yang baligh dan berakal, seperti kita lah, muslim baligh dan berakal, an yata'allama syuruta, untuk belajar syarat-syarat untuk sahnya salat, rukun-rukun salat dan perkara-perkara yang membatalkan salat. Kemudian Syekh berbincang yang pertama ialah mengenai syarat-syarat sah salat. Syarat bermakna satu perkara yang mesti ada sebelum daripada salat, dalam salat, sehingga habis salat. Contohnya menutup aurat. Sebelum daripada salat kita dah menutup, dalam salat kita menutup aurat sampai habis sembahyang. Tapi menutup aurat itu tidak termasuk bawah juzuk-juzuk salat. Berbeza dengan rukun. Rukuk, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, itu rukun salat. Dengan rukun itu terbentuknya salat. Adapun syarat, dia terkeluar daripada salat, tapi mesti ada. Maknanya dia tidak termasuk bawah juzuk-juzuk salat lah. Sebab juzuk salat ialah rukun. Jadi syarat sah salat bermakna perkara-perkara yang perlu kita lakukan sebelum tengah sampai habis sembahyang. Ada berapa? Syekh sebut ada 12. Hari ini satu pun tak ada habis rasanya. Tak. Sebab kita nak bahas, kita nak agak lebih terperinci lah. Kita tak nak baca habis kitab. Perlu tukar kitab pula. Baca habis kitab. Kita baca agak terperinci supaya kita habis dalam keadaan faham yang baik kitab yang sedang kita baca. Syarat yang pertama untuk sah salat ialah taharatus thawbi wal badani wal makani minan najasati wa hiya, suci pakaian dan badan serta tempat salat dari najis. Lepas tu Syekh beritahu najis tu apa, dia bilang satu. Jadi syarat untuk sah salat yang pertama hendaklah sucinya pakaian. Pakaian kat sini maksudnya apa yang kita pakai ni. Itu mana pakaian. Dan setiap apa yang kita pikul. Saya tak buat lidah hari ni.
Ini saya pakai pada badan lah, tubuh badan, dekat tubuh badan. Ada ridak, ada selendang tu. Tu benda yang kita pikul, serban ataupun toilasan tutup. Tu. Itu juga mesti suci daripada najis. Yang mana pakaian kita tak ada najis. Tak. Tapi benda yang kita pikul ada najis. Contohnya ridak tu, selendang tu. Ada najis letak sini kita semayang. Semayang tak sah. Sebab memikullah najis. Begitu juga perkara yang bertembung, yang bersambung dengan apa yang kita pikul. Mesti suci juga daripada najis. Saya sembahyang pakai ridak, selendang. Selendang tu panjang daripada atas ni jatuh ke bawah, tak kena ujung tu. Ujung tu kena tahi. Kena tahi, kena najis. Tak. Ketika saya sembahyang, ujung itu ada kat atas bahu. Saya rukuk, saya sujud. Yang ujung belah sana tu tak gerak pun ketika mana saya bergerak. Maknanya sama ada yang ujung yang bersama dengan najis tu bergerak ketika mana saya bergerak ataupun tidak bergerak ketika mana saya bergerak, kekal sembahyang kita tidak sah. Sebab dianggap sebagai memikul najis. Boleh. Jadi satu pakaian ni, yang tu yang maksudnya kedua yang kita pikul. Waktu yang kita pikul tu tak boleh bersama dengan najis. Kalau kita pikul, kalau kita pijak contoh dalam surau ni, ujung tu ada najis, buah kapet. Ujung tu ada najis, buah kapet. Belakang tu ada najis, buah kapet. Tapi kita mari, kita angkat kapet tak atas bahu ke, kita sembahyang, kita pijak dia. Kita pijak dia. Atau tu tidak ada masalah. Sah sembahyang. Selagi mana tahi itu tak pahatas lah. Maknanya dia najis. Contoh budak berok duduk bawah ni. Kalau kita tekan kita punya apa ni, kapet ni, najis tu pakai atas lah. Mana tembus sampai ke atas. Kita semayang pijak najis tu tak sah. Yang sah tu maknanya contoh bawah dia najis. Saya pijak dia. Saya pijak tempat bersih. Tapi bawah tu ada najis kering. Sah dia ada masalah. Sebab apa kita pijak? Macam ridak tadi juga. Ridak tadi saya letak kat bawah, saya pijak dia. Semayang saya sah. Tapi bila saya letak atas ni atau letak atas kaki saya, tak atas bahu, saya pegang itu tidak sah. Sebab memikul najis. Itu yang pertama. Mesti pakaian suci daripada najis. Yang kedua wal badan. Badan kena suci juga daripada najis. Apa badan? Ini badan. Tak, badan itu. Termasuk bawah badan dalam bab ni ialah dalam mulut, dalam hidung, dalam mata. Itu juga mesti suci daripada najis. Sekalipun kalau kita berjunub berhadas besar, nak bersama dengan isteri, mandi wajib. Tak wajib kita basuh kuda dalam ni, dalam mulut, dalam telinga, dalam mata, tak wajib. Tapi bab najis dia lebih berat hukumnya, maka wajib basuh. Jadi kalau orang tu muntah, kadang orang muntah ada minum air milo. Lepas minum air milo tu tak dirasa najis dah. Tak, suci tak mulut dia? Tak suci. Sebab apa? Sebab mulut disucikan dengan air milo. Air milo tak boleh buat bersuci. Tak. Berwuduk dengan air milo tak boleh. Dia meniaga masa malam, air milo tu baru nak laku. Pada buat apa? Wuduk. Tak bazir. Haram buatan tu. Haram dan tidak sah. Tu. Boleh. Jadi sekalipun dalam bab mandi wajib, tak wajib basuh apa yang dalam mulut, dalam hidung dan telinga. Ketika nak bersihkan najis, wajib basuh dulu dalam mulut. Guna air mutlak ni. Kalau kita minum air masak, okey. Sebab air mutlak. Minum, tak rasa najis tu okey, tu bersih. Kalau minum air milo, air sirap, memang hilang rasa najis, rasa muntah tu. Tapi kekal najis. Sebab najis tidak boleh dihilangkan dengan air sirap, air milo dan sebagainya. Wal makan, dan tempat kena bersih juga. Tempat ni kena faham boleh. Tempat adalah bermaksud tempat yang kita sentuh. Dan juga pakaian kita sentuh.
itu nak masuk tempat yang wajib suci kat sini. Itu saya semayang, kaki saya pijak. Saya semayang, kaki saya pijak. Kat bawah kaki saya tu tak ada najis. Saya bukan pijak najis lah. Walaupun tepi ada najis, tepi kerunya ada najis, belah ni ada najis, belakang ada najis, depan ada najis. Masa saya sujud tu pula kat dada ni, bertentangan dengan dada dia ada najis, tapi tak kena dengan kita. Tempat saya letak tangan tak kena najis. Tempat saya letak apa ni? Kaki, lutut tak kena najis. Itu dah sah lah. Jadi maksud tempat sembahyang kena suci lah tempat yang kita sentuh ketika solat. Ustaz, saya sembahyang, dada saya ni berbetulan dengan najis masa saya sujud tu. Tapi dada saya tak kena najis. Sembahyang kamu sah. Sebab tempat kamu suci. Ni depan bertangan dengan najis dia sah. Sebab apa? Sebab makna tempat kat sini ialah tempat yang kita sentuh. Boleh sah. Cuma dibahas makruh ataupun tak. Itu lain. Kalau najis dinisbahkan kepada kita, orang cakap ustaz solat atau sembahyang sebelum najis. Itu makruh. Tapi kalau tuan sampah kat luar, kita sembahyang dalam ni. Ada tak orang buat ayat? Ada jemaah Astaqal Village bersembahyang sebelah najis? Tak ada. Sebab apa? Kalau tu duduk luar, kita duduk dalam. Tak, tapi kalau kita duduk dekat-dekat dengan dia, orang cakap apa? Kita sembahyang sebelum najis. Itu orang makruh. Makruh sahaja. Sah tetap sah. Okey. Selesai kat situ. Lepas tu disebut kat sini wa yahrumu tadammuh bin najasah, haram kita tadammuh bin najasah dengan najis di luar sembahyang. Inilah berlaku tahun bila kempen menyentuh anjing ke lagu mana? Tashdaq. Itu kerja bodoh lah. Sebab apa? Sebab buat perkara yang haram. Apa haram? Kita buat perkara sia-sia. Sia-sia kita ambil lagi rumah kat baju. Tak ada hajat pun kita pergi pegang anjing. Kita tangan basah ataupun dia basah. Apa hajat dia? Itu kita tamuh bin najasah haram. Lumurkan badan dengan najis, lumurkan pakaian dengan najis, tak apa hajat haram. Lepas tu nak kerja apa tu? Apa tu orang ni? Kita berok tu, terus paling besar tu, logi tu lah. Dah, tak ada masalah tu kerja dia. Kadang-kadang masuk pada badan dalam tu, tak ada masalah, sumbat sana, sumbat sini. Itu hajat. Kita basuh berok dah. Kita kena najis, ada masalah, hajat. Ini tanpa hajat, ambil nanti lumur muka, lumur kat badan, lumur kat pakaian, pergi pegang anjing, pergi pegang babi. Pegang najis, tanpa hajat pun dah haram. Okey, wahiyah dengan najasat. Jadi yang pertama mesti suci pakaian, badan dan tempat daripada najis. Daripada najis lagu mana yang kena suci tu? Daripada najis yang tidak dimaaf oleh syarak. Dia ada najis yang dimaaf oleh syarak, ada najis yang tidak dimaaf oleh syarak. Apa najis yang dimaaf? Dia najis tapi syarak maafkan. Mana kalau kamu kena najis tu kamu sembahyang sah. Tu. Faham tak? Contohnya najis yang tak boleh dikenal pasti oleh mata kasar sebab sikit sangat. Kita bagi contoh sebelum. Kita nampak seekor lalat. Tak ada parking, dia parking dekat tai lembu. Bau jatuh panas lagi. Faham tak? Dia singgah situ, terbang mana-mana ada mai singgah sini pula. Faham tak? Kat baju kita. Confirm kat kaki dia ada najis. Jadi confirm kita punya baju bernajis sampai kita nampak tak najis tu. Mana nak nampak sikit sangat, tak ada masalah. Tak wajib basuh. Boleh. Antara najis yang dimaaf, contoh kalau musim hujan. Tak lecok-lecok tu yang yakin najis. Kita tahu dah nampak tahi dari ayam dari lembu. Tak. Kita jalan jaga-jaga kena juga kat bahagian kaki kita dah ada maaf. Kalau yakin najis lah. Kalau tak yakin najis memang bersih daripada awal lagi dah. Sebab satu-satu benda tu kita tak hukum najis kecuali yakin.
Banyak najis yang dimaafkan, banyak sangat. Contoh mok. Darah bisul. Darah jerawat tengah semayang, darah sikit dimaaf. Perempuan menyusu anak, kan dia juduk lah, ada muntah. Jadi muntah di mulut dengan hidup. Ada isap susu mok dia tu, tak ada masalah, tak perlu basuh lah. Dada perempuan tu dimaaf. Banyak najis yang dimaaf oleh syarak. Okey, jadi mesti suci daripada najis yang tidak dimaaf. Adapun najis yang dimaaf tidak wajib kita suci daripadanya. Sebab syarak maafkan. Sebenarnya kita sah walaupun ada najis. Okey, lepas tu dibincang satu persatu najis itu apa? Wahia tu najis tu lah. Dan najis itu ialah, najis ni dia berbeza. Ulama kita lah, ada yang bagi makna najis secara makna, ada yang bilang satu-satu. Syekh sekali dia bagi makna, dia tak bagi mana tak? Dia bilang satu-satu. Jadi dia sebut makna dulu najis, makna najis betul, kita sebut pula najis secara bilangan 1, 2, 3. Najis ialah setiap perkara yang jijik. Itu pada sudut bahasa. Manakala kita buka kamus Arab, najis bermakna setiap perkara yang jijik. Sekalipun benda tu bersih pada sudut syarak. Contoh air mani. Air mani jijik? Tak, najis pada sudut bahasa. Tapi syarak iktibar ada bersih lah. Sebab tu kita bersih. Kita daripada air mani. Begitu juga setiap perkara yang jijik yang berkait dengan benda yang dalam hati. Sifat sombong, takabur, unjuk. Unjuk ni rasa diri dia lemah. Rasa diri dia comel sekali. Tak, itu kita panggil najis juga tu. Sudut bahasa luas makna dia, sama ada untuk makna maknawi, benda yang berkait dalam hati, benda-benda buruk tu, dan juga benda-benda yang berkait dengan perkara yang jijik walaupun bersih pada sudut syarak. Hingus, tak mata, tak hidung, bersih belaka tu. Sembahyang sah belaka kalau bawa benda lagu tu. Tapi dianggap sebagai najis di sisi ahli bahasa. Kita bukan nak bincang tentang ahli bahasa, kita nak bincang tentang ahli fiqh. Ulama fiqh sebut najis ialah mustaqdarun yamna'u sihhatas salata haitsu la murakhis. Ada sihhatas salati haitsu la murakhis. Kotoran, benda yang jijik yang menghalang daripada sahnya sembahyang, jikalau tidak ada keringanan daripada syarak. Contoh air kencing. Nak letak dalam ni, diup ke sini. Contohlah, kita semayang tak sah sebab harus sebab people najis. Apa najis? Kotoran, benda yang jijik yang menghalang daripada sahih semayang. Ya, air kencing itu menghalang daripada sahih semayang. Jadi hingus, kotoran tapi tidak menghalang daripada sahih semayang. Tak mata, tak telinga, kotoran, benda yang jijik tapi tidak menghalang daripada sahih semayang. Air mani benda juga. Ketika itu tidak dianggap sebagai najis di sisi syarak, di sisi ulama fiqh. Jadi najis ialah kotoran yang menghalang daripada sahih sembahyang sekira-kira tidak ada keringanan daripada syarak. Dengan makna kalau ada keringanan daripada syarak, maka sah juga sembahyang. Tapi benda itu kekal dipanggil najis. Benda itu kekal dipanggil najis. Okey, kita baca terus. Yang pertama al-khamru, yang pertama ialah arak. Arak najis. Haram minum dan juga dianggap sebagai najis. Arak ialah setiap perkara yang memabukkan yang dibuat daripada anggur. Ada satu benda lagi dinamakan sebagai nabid. Dia khamrun, dia nabid. Nabid setiap perkara yang memabukkan yang dibuat daripada selain daripada anggur. Dia buat daripada boleh jadi buah banana, pisang. Dia buat daripada apple. Yang memabukkan, itu kita panggil nabid. Bahasa mudah jarak lah semasa itu. Cuma Arab membezakan. Khamrun lain, nabidun lah lain. Okey, boleh tak? Arak najis walaupun satu titik najis, tidak dimaaf pada syarak. Walaupun
ianya dihormati oleh syarak. Ada. Dia itu agak tapi dihormati oleh syarak. Bila? Agak-agak zaman dulu lah kot, zaman sekarang Allah Alam. Zaman dulu bila nak buat cuka, dah akan lalu agak dulu. Oh jadi cuka. Zaman sekarang tak tahulah. Kalau air kampung Ustaz, air kampung dia jadi cuka dulu. Dia cuka dulu? Oh jadi agak? Yang ni jadi agak dulu. Oh jadi cuka. Jadi saya beli buah inak, buah anggur. Tak pijak-pijak apa semua tu letak dalam satu bekas. Niatnya nak jadikan cuka anggur. Tapi sebelum jadi cuka anggur dah akan lalu proses arak. Jadi arak dulu. Ketika itu arak itu dimuliakan oleh syarak. Sebab apa? Sebab niat saya bukan nak buat arak. Tapi tak nak sebelum jadi cuka jadi arak dulu. Dimuliakan oleh syarak. Orang lain tak boleh ambil, tiba-tiba buang, tak boleh, haram. Walaupun begitu, ketika mana dia jadi arak sebelum jadi cuka, haram diminum satu. Dan dia anggap sebagai najis. Tapi bila berubah jadi cuka, bersih lah. Bersih balik tu. Berbeza kalau memang niat nak jadikan arak daripada awal. Waktu tu haram perbuatan tu dan kita wajib apa tu? Iraqah ni kita jumpa kita buang, kita ada masalah. Sebab tu bukan harta lah. Okey, selesai kat situ. Amma ghairul ma'a ka'afyun. Okey, itu arak tu cair. Yang mengalir, yang memabukkan itu arak. Okey, ada zaman sekarang ni apa? Pil ni dadah tu lah. Memabukkan tak? Memabukkan juga. Dia sebut haram pada sudut makan kalau melampau. Sebab dalam ubat pun ada arak, ada dadah tapi sikit, tu boleh. Kalau melampau haram perbuatan memakan itu. Yang kedua, dia itu bersih, tak najis. Mana kalau kita nak bisnes dadah tak? Sebelum bisnes semayang dulu. Semayang jangan lupa. Moga-moga jadi kafarah kepada dosa yang akan dilakukan. Semayang dalam pakai adalah sekilo. Dadah. Semayang kita sah. Ini memabukkan, tapi dia bukan jenis cecair. Boleh? Maka dia kekal bersih. Jadi kita sebut yang cecair daripada arak najis. Yang perkara yang memabukkan selain daripada arak, dadah dan sebagainya yang tidak cecair tidak najis. Kalau terbalik, apa terbalik? Kita ambil arak, kita buat pil. Orang tak buat lah, tapi kalau dia arak, kita ambil, kita buat pil. Nanti dia ambil hukum asal kekal najis walaupun dah jadi pil. Begitu juga kalau pil dadah, afyun apa semua tu, kita ambil, kita cairkan dia. Ketika itu kekal bersih. Ada pendapat sebut kalau memabukkan jadi najis. Itu selesai kat situ. Jadi arak hukumnya haram diminum dan najis. Najis mana kalau kena badan semayang tak sah. Yang kedua al-baul, air kencing. Air kencing ini ialah air kencing selain daripada baginda Nabi SAW, sebagaimana dipegang oleh Imam Ramli, Imam Khatib Syirbini dan selain daripada mereka yang mengatakan apa-apa sahaja yang keluar daripada tubuh badan baginda Nabi SAW bersih, tidak najis. Jadi air kencing juga najis. Sama ada air kencing manusia, air kencing binatang, burung, ikan, belalang, air kencing nyamuk, air kencing tikus, itu semua najis. Walaupun daripada air kencing binatang yang boleh dimakan, air kencing ayam, air kencing lembu juga najis. Okey. Lepas tu dibincang dalam ni al-hasah, batu mau keluar ke depan je lah. Batu karang, najis ke dah. Orang lama kita tak tinggal lah. Zaman dia ada dah batu karang. Lepas tu dia bincang, tak ada tak bincang.
Ada. Jadi batu karang tu najis ke tak? Tengok kepada pakar perubatan. Kena tanya doktor lah. Doktor. Kalau doktor sebut air batu karang tu asalnya ialah daripada air kencing, maka najis. Tapi kalau doktor sebut batu karang bukan daripada air kencing, maka tak najis. Begitu. Najis ke tak? Kena tanya doktor dulu. Tanya doktor Okey. Yang seterusnya al-ghaib tu. Al-ghaib ni ialah tahi manusia. Tahi manusia dipanggil al-ghaib, najis. Wal-rawth. Ar-rawth ialah tahi daripada binatang, walaupun daripada binatang yang boleh dimakan. Apa beza dengan mazhab Imam Malik? Mazhab Imam Malik, tahi lembu, tahi kambing, binatang boleh dimakan, tak najis. Mazhab kita najis. Ada kala binatang ni dimakan apa tu yang kopi apa ni? Kopi musang ni, musang. Ada nama musang. Dalam fatwa lagi faham ada. Nama musang. Nama kopi tu. Kalau aku lihat ada kopi yang dimakan oleh musang. Kopi tu, kopi apa? Kopi luwak. Dimakan oleh musang. Dia belok tu dalam kopi, basuh-basuh. Tak boleh ada lagu mana. Dah. Jadi kau sedar. Soalannya boleh makan ke tak? Tengok. Kalau dia tak hancur, waktu tu tidak ada masalah. Kita basuh, kita makan. Itu kalau lalu lah. Tapi kalau dia hancur, itu najis. Kalau dia hancur, itu najis. Begitu tak apa-apa benda yang keluar itu punggung. Contoh biji nangka. Tak, gajah makan, gajah belok keluar seketul macam mana boleh makan. Itu boleh ambil basuh-basuh bergebuh. Tak boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ada hancur, ada dia najis lah. Letak sana, letak sini. Okey, selesai. Mana tadi? Wadam, kemudian darah. Nasijul ankabut kalau berlaku. Apa tu lebah, dia punya sarang tu bersih bukan najis. Wadam, darah najis. Walaupun daripada ikan, walaupun daripada limpa, walaupun daripada hati. Jadi kena faham balik. Ada hati, kita ambil kita perah, keluar darah tu najis. Limpa kita ambil kita perah, keluar darah tu najis. Ikan ni tak disembelih pun bersih lah. Tapi kalau kita ambil ikan tu, kita perah kalau ke mana, keluar najis. Keluar darah tu najis. Lepas tu Nabi sebut tu, itu yang keras, yang beku. Boleh? Yang tu darah beku yang dimaaf. Bukan dimaaf, juga bersih lah. Nabi sebut apa? Mana hadis tu? Tanya apa nama? Mana hadis tu hilang? Nabi sebut uhilla lana maitatan wa daman as-samak wal jara' wal kabid wal tihal. Dihalalkan bagi kami dua bangkai. Iaitu benda yang tidak disembelih lah, iaitu ikan dan juga jarak belalang. Tadi disembelih pun halal kita makan. Dan juga kabid, hati, tihal, limpa. Bila halal? Bila beku. Kalau kita ambil kita perah, keluar darah mengalir dia tak dimaaf. Itu najis. Najis. Zaman sekarang semua benda makan lah. Orang Cina macam-macam penyakit datang. Pelik. Ada tengok video YouTube apa semua. Dia makan benda tu dah lah jijik. Contoh macam tikus. Dia makan tu tak tengah hidup. Tengah hidup. Dia gigit kepala tu, senyum, dia buat peace, dia buat good. Ya Allah. Kita tengok, ya Allah. Alhamdulillah ala nikmatul Islam. Nikmat besar Islam. Okey.
Adapun darah yang ada berbaki di atas daging, di atas tulang, itu darah yang dimaaf. Dia lagu ni. Kita sebenarnya lembu tu tak kena air lagi. Siang, walaupun banyak darah dekat lembu tu, kita boleh terus masuk kuali. Walaupun merah, keluar sup, ada masalah boleh. Tapi kalau dah kena air, kena basuh bagi air yang jatuh tu dah apa tu comel lah. Jadi ada dua keadaan. Pertama kita sembelih, kita ambil daging siang, daging itu tak basuh, tak kena air lagi, terus masuk kuali. Walaupun merah, air sup tak ada masalah. Tapi kalau kita dah start kena air, sama kita basuh dulu lah. Biar basuh sampai putih air. Sekadar sajalah. Putih tu sebab kalau banyak